Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz doakan moga semua berada dalam keadaan yang sihat dan sentiasa berada dalam jagaan Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Baik, hari ini adalah kelas pertama kita, itu kelas pendidikan Islam bagi tahun 6. Sebelum kita belajar tentang tajuk pada pagi ini, ada baiknya kita buka kelas kita dengan bacaan doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati kelas kita pada pagi ini insya-Allah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا فتاه يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Pernah tak murid-murid sekalian bermain satu permainan dipanggil sebagai Whisper Games? Okey, di mana Whisper Games ini adalah satu permainan yang mana melibatkan dua orang pemain, di mana seorang pemain tersebut dia perlu berbisik, ataupun maksudnya dia perlu berbisik menyebut satu ayat. Contohnya adalah saya suka makan, contoh kan. So orang yang pertama ini dia perlu berbisik tanpa mengeluarkan suara. Dia perlu menyebut macam mana? Menggunakan bisikan sahaja. Okey, dia menggunakan mulut sahaja, dia berbisik sahaja. Dan kawan dia ataupun pemain yang kedua pula, dia perlu menghalang pendengaran dia dengan menggunakan audio. Dia akan pasang earphone dan dipasangkan muzik, maka bila kawan dia bercakap tersebut dia tak dengar. Dia hanya boleh melihat bibit mulut sahaja, pergerakan mulut sahaja kawan dia, dan dia perlu teka apa yang disebutkan oleh kawan dia. Okey, ataupun nak lebih lanjut dan lebih faham, kita tonton video ini. Garfield. Kucing. Garfield. Tahu kucing Garfield tak? Garfield. Yes. Minum. Minum. Ya. Boleh. Vitagen. Fanta. Vitagen. Vitagen. Garfield minum Vitagen. Yes. Okay. Warna putih. Wah. Ulang balik. Okay. Baju. Kemeja. Maroon. Baju baru. Maroon. Kemeja baru. Baju kemeja maroon. Balloon. Maroon. Maroon. Yes. Dalam. Okay. Gerobok. Gerobok. Yes. Dah. Baik kelas, berdasarkan kepada video permainan tadi, kita dapat melihat di mana Mira Filzah perlu meneka apa yang dibisikkan oleh suami dia. Pada masa yang sama, Mira Filzah diganggu dengan audio ataupun muzik, earphone. Maka di situ kita nak melihat bahawa manusia ini sangat lemah. Apa yang kita dapat belajar daripada video tadi adalah manusia ini adalah lemah dari segi pendengaran kita. Dari segi pendengaran, maksudnya pendengaran kita ini adalah terbatas. Kita boleh mendengar suara yang kuat
ataupun suara yang mana kalaulah tadi apa yang disebutkan oleh suami Mirafizah tadi kan, kalau dia tak pakai muzik ataupun earphone tadi, maka dia boleh dengar je. Tetapi bila diganggu sahaja dengan gangguan bunyi yang lain, maka suara bisikan daripada suaminya tadi tidak dengar. Nampak? So di situ menunjukkan bahawa manusia ini adalah sangat lemah, sangat terbatas dalam aspek pendengaran kita. Contoh yang lain, boleh tak kita dengar suara kalau rumah kita dekat sini kan? Contoh kat saya dalam bilik, saya tak dengar dah bilik sebelah buat apa kan? Tak dengar dah. Sebab apa? Kita hanya boleh dengar dalam jarak yang dekat dengan kita sahaja kan? Jarak yang jauh kita tak dengar dah suara. Nampak? Itu adalah pendengaran kita sangat terbatas. Berbeza dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh mendengar suara ataupun bunyi yang kuat, ataupun suara ataupun bunyi yang sangat perlahan. Dan suara ataupun bunyi tersebut dekat ke jauh, sebagai contohnya adalah di bumi ini, manusia berapa juta, berapa bilion juta manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala boleh dengar satu persatu suara. Nampak? Itu adalah kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, berbeza dengan manusia yang mana kita hanya terbatas pendengaran kita, hanya boleh dengar suara yang kuat dan suara itu dekat dengan kita bila diganggu saja, dan suara itu hanya satu suara je kita boleh dengar. Tetapi bila ramai-ramai bercakap, maka kita tak dengar lah ini suara siapa, ini suara siapa, ini suara siapa, kita tak tahu dah. Itu adalah had ataupun pendengaran manusia adalah terhad. So hari ini kelas insya-Allah kita akan belajar berkenaan dengan sifat Allah yang maha mendengar ataupun sama'. Okey, jom kita mulakan kelas kita pada pagi ini. Baik kelas, so hari ini kita akan belajar tajuk akidah, iaitu sifat Allah sama'. Baik, sepanjang kelas ini murid-murid akan belajar, yang pertamanya murid-murid akan belajar apa yang dimaksudkan dengan sifat sama'. Yang seterusnya adalah apakah dalil daripada Al-Quran yang mengatakan bahawa Allah itu bersifat sama'. Dan yang ketiganya adalah setelah kita belajar berkenaan dengan sifat Allah iaitu sama', maka apakah kesan dia kepada diri kita setelah kita meyakini bahawa Allah bersifat sama'. Baik, kita masuk kepada pembelajaran kita yang pertama, iaitu kita nak bincangkan berkenaan dengan apa maksud sama'. Sifat Allah sama'. Apa yang dimaksudkan dengan sama'? Sama' ini bermaksud Allah maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Baik, yang pertamanya adalah murid-murid perlu memahami bahawa bila kita sebut bahawa Allah maha mendengar setiap sesuatu, yang pertama jangan kita fikir Allah ini mendengar menggunakan telinga. Allah tidak mendengar menggunakan telinga. Okey? Sebab apa? Allah tidak menyerupai sama sekali seperti manusia ataupun makhluk ciptaan dia. Kalaulah Allah sama seperti makhluk, maka di situ ada sifat lemahnya Allah. Maka Allah ini memang dia tidak sama sekali menyerupai makhluk dia. Jadi bila kita sebut bahawa Allah itu maha mendengar, bukannya Allah mendengar menggunakan telinga. Okey, itu kita serahkan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, bila kita sebut bahawa Allah maha mendengar, Allah ini
boleh mendengar sama ada bunyi tersebut kuat ataupun bunyi tersebut sangat perlahan. Okey, saya ulang. Allah itu boleh mendengar sesuatu sama ada bunyi itu kuat ataupun bunyi tersebut sangat perlahan. Berbeza dengan manusia. Kalau kita tengok video tadi kan, di mana manusia ini bila ada gangguan, ya, ada gangguan bising apa semua, so suara itu tenggelam kan. So kita tak boleh nak dengar dah suara. Bila banyak-banyak suara, maka kita tak tahu dah ni suara siapa, itu suara siapa. Maksudnya manusia ini dia lemah. Walaupun manusia boleh mendengar, tetapi manusia hanya boleh dengar suara yang kuat sahaja. Dan sekiranya berlaku banyak-banyak suara, maka kita tak boleh nak tahu dah ini suara siapa, itu suara siapa. Contohnya ada dalam choir kan, ataupun chorus speaking. Chorus speaking okey lagi. Choir ni ramai-ramai tu kan. So kita tak tahu ni suara siapa, tu suara siapa. Itu adalah masalah ataupun kelemahan kita sebagai manusia. Mendengar boleh, tetapi pendengaran kita adalah terbatas. Terbatas, tak boleh dengar suara yang perlahan kan. Kalau kita berada dalam kelas kita, kelas sebelah pun kita tak dengar dah apa yang cikgu bincangkan di kelas sebelah. Betul tak? So itu adalah bahawa manusia lemah dari segi pendengaran, terbatas. Bukan maksudnya terbatas, tidak seperti Allah. Allah ini maha mendengar sama ada suara itu suara yang kuat ataupun suara yang sangat perlahan, ataupun suara mana-mana suara pun Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Suara semut, suara pokok, apa semua boleh dengar. Okey, itu adalah kelebihan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah bersifat sama. Okey. Okey, selepas kita faham bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersifat sama, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala boleh mendengar bunyi yang kuat ataupun bunyi yang perlahan, ya, tidak seperti manusia yang mana pendengarannya terhad. Kadang-kadang kita bila dah tua dah, pendengaran kita pun semakin kurang dah. Okey. Jadi itulah kelemahan kita ataupun pendengaran kita sebagai manusia ini terbatas. Bila kita sebut Allah Maha mendengar, di manakah bukti bahawa yang mengatakan bahawa Allah itu Maha mendengar ataupun dalil dia? Kita ambil di dalam Al-Quran. Baik, bila kita ambil Al-Quran, kita sebagai orang Islam, orang yang mana beriman kepada Allah dan Rasulullah, bila kita sebut Al-Quran, maka kita wajib beriman ataupun kita percaya apa sahaja yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bila Al-Quran sebut bahawa Allah itu Maha mendengar, maka wajib kepada kita untuk mempercayai dia. Kalau kita tidak percaya, maka boleh menyebabkan kita ini jatuh kepada kekufuran. Baik. So, firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut macam mana? Saya baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu sami'un alim. Saya ulang. Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-224. Apa yang bermaksud? Maksudnya, dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Baik, ini adalah dalil yang kita ambil di dalam Al-Quran. Maka bila sesuatu itu ada di dalam Al-Quran, wajib kepada kita percaya. Tak percaya, maka boleh menyebabkan kita jatuh kepada kufur. Okey. So, wajiblah. Ini adalah dalil dia. Dalil mengatakan bahawa Allah itu bersifat sami'un. Sama' itu
Maha mendengar. Dalam surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 224. Baik, sekarang sama-sama kita baca ayat ni. Ikut Ustaz boleh? Ustaz pecahkan kepada tiga perkataan ataupun tiga kalimah. Kita baca terlebih dahulu kalimah yang pertama iaitu Wallahu. Cuba. Wallahu. Ulang sekali lagi. 1, 2 mula. Wallahu. Jangan wallahu. Wallahu. Okey. Kita masuk pada kalimah yang kedua. Sami'un. Dengar Ustaz baca dulu. Sami'un. Cuba. Sami'un. Ulang. Sami'un. Okey, baik. Mi itu kita baca dengan kadar panjangnya dua harakat. Sami'un. Okey. Kita gabungkan kedua-dua kalimah ini. Ustaz baca terlebih dahulu. Wallahu sami'un. Baca. Wallahu sami'un. Bukan un. Huruf ain. Baik, kita masuk pada kalimah yang ketiga. Alim. Cuba baca. Alim. Okey, baik. Lim itu kita baca dengan panjang 2, 4, 6. Kita ambil 4 harakat kerana ma'arif li sukun. Kita gabungkan ketiga-tiga kalimah ini. Ustaz baca terlebih dahulu. Wallahu sami'un alim. Sekali lagi. Wallahu sami'un alim. Okey, ulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, baca. Wallahu sami'un alim. Okey, bagus. Okey, baik. Murid-murid sekalian, setelah kita memahami apa yang dimaksudkan dengan sama', itu Allah Maha mendengar, dan kita sudah pun diyakinkan lagi keyakinan kita bahawa Allah itu bersifat sama' yang telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Wallahu sami'un alim. Maka kita meyakini bahawa Allah itu benar-benar mempunyai sifat mendengar. Sama ada bunyi itu perlahan ke ataupun bunyi itu kuat ke. Contohnya adalah bunyi yang perlahan. Apa dia? Bunyi yang perlahan contohnya adalah bisikan hati kita. Bisikan hati kita ni pun Allah Subhanahu Wa Taala dengar. Contohnya adalah kita berbisik di dalam hati kita bahawa aku benci kawan aku, contoh kan. Tapi kita tak sebut pada kawan kita. Dalam hati je. Menyampahnya dia ni kan, contoh. Dalam hati kita je. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala dengar ke tak? Allah dengar. Sebab apa? Allah mempunyai sifat sama'. Apa dia? Maha mendengar. Bisikan hati kita Allah dengar. Okey? Apa lagi contoh suara-suara yang perlahan, kan? Contohnya adalah biasanya bila kita berdoa, kalau kita berdoa secara bersendirian, selepas solat ke ataupun kita doa sebelum kita tidur ke, kan? Kita biasanya berdoa secara sendiri. Maksudnya kita baca sendiri. Dan bila kita baca sendiri, biasanya kita akan baca dengan perlahan. Betul tak? Contohnya sebelum makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, kan? Kita baca perlahan-lahan. Kita baca sendiri-sendiri. Kalau kita baca ramai tu maka kuatlah suara tu, okey. Tak ada masalah. Cuma saya nak bagi tahunya antara suara yang perlahannya adalah bila kita berdoa secara bersendirian, kan? Ataupun kita bangun tengah malam, kita berdoa kepada Allah secara kita merayu kepada Allah. Allah dengar ke tak sebenarnya? Allah dengar. Walaupun suara kita perlahan. Bisikan hati kita, percakapan kita menggunakan hati pun Allah dengar, apatah lagi kalau kita bercakap menggunakan mulut kita. Boleh?
So kesan dia bila kita faham bahawa Allah bersifat sama, maka yang pertamanya apa kesan dia? Kesannya adalah kita akan jaga pertuturan dan juga bisikan hati kita. Bila kita nak bercakap, kita tahu bahawa Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Maka kita akan ucap perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang tidak menyakitkan hati manusia yang lain. Sebab apa? Bila kita menyakitkan hati manusia yang lain, maka Allah dengar, dan itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Apa-apa saja pertuturan kita, sama ada kita nak bertutur dengan kawan kita, kan? Kita nak mengumpat, mungkin kawan kita tak dengar. Kawan yang kita nak umpat tu dia tak dengar, memang tak dengar. Kita hanya mengumpat dengan kawan kita, kita bercakap perkara-perkara yang buruk tentang dia, kan? So memang dia tak dengar, tetapi Allah Subhanahu wa taala dengar. So bila Allah dengar, kita nak mengumpat ke tak? Tak nak, kan? Kita nak mengumpat kepada cikgu-cikgu, kan? Allah dengar tak? Dengar. Dan juga kita akan ucap perkara-perkara yang baik sahaja. Sebab apa? Allah Maha mendengar. Kan? Kalau dengan mak ayah kita, mak ayah kita suruh bangun solat, kita tak marah mak ayah kita. Kadang-kadang kita tak berani, kan? Tapi bila mak ayah kita dah pergi, menyampah lah, contoh, kan? Mak ayah kita dengar tak? Tak dengar. Tapi Allah dengar. So bila Allah dengar, Allah suka tak dengan pertuturan kita seperti mana yang kita sebut kepada mak ayah kita itu? Tak suka, kan? So sebab itulah bila kita yakin bahawa Allah ini mempunyai sifat mendengar, maka kita akan menjaga pertuturan kita. Ya, sama ada bisikan dalam hati kita pun kita akan jaga juga. Sebab apa? Allah dengar bisikan hati kita. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat Maha mendengar ataupun sama', maka kita akan sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahawa Allah dengar suara kita, kita yakin bahawa Allah dengar doa kita ini, maka kita akan sentiasa berdoa. Ya, doa sebelum pakai baju, doa sebelum pergi ke sekolah, doa sebelum makan. Bukan saja-saja kita doa, kan? Dan kita doa itu kalau manusia tak dengar pun Allah dengar, kan? Jadi kita akan sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang ketiga, iaitu kita menjadikan Al-Quran dan zikir sebagai amalan kita. Okey? Okey. Ustaz ada satu persoalan nak tanya. Okey? Kalaulah kita berzikir tidak mengeluarkan suara, contohnya adalah kita berzikir menggunakan hati kita, kan? Subhanallah, subhanallah, dalam hati, bukan menggunakan suara, tak, dalam hati. Okey? Adakah Allah dengar? Yes, Allah dengar zikir yang kita sebutkan di dalam hati kita, kan? Sebab apa? Ada dalam satu kisah dia mengatakan bahawa ada seorang hamba ni, kan, bila diazab ataupun dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala, dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dia, kalau tengok di dunia ni dia tak ada banyak sangat amalan dia, tetapi bila dihitung amalan dia, maka amalan baik dia tu sangat berat, maksudnya sangat banyak, kan? Malaikat pun tak tahu. Rupa-rupanya dia ni sentiasa berzikir di dalam hati dia. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang dengar, kan? So itu adalah kelebihan bila kita berzikir, ataupun Allah Subhanahu wa taala ini mendengar zikir kita, walaupun zikir yang kita sebutkan itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu tidak menggunakan suara kita. Kita hanya berzikir di dalam hati sahaja, kan? Contohnya sambil-sambil kita menunggu ibu bapa kita datang ambil kita ke sekolah, kan? Bila dah tamat persekolahan, dah habis dah kelas, sambil-sambil kita tunggu mak ayah kita datang ke sekolah,
sambil tu kita boleh berzikir kan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, zikir subhanallah. Walaupun kita malu kalau kita nak guna suara, malu kan. Kita duduk diam tapi kita zikir menggunakan hati kita. Boleh tak? Boleh. Allah dengar tak? Dengar. Okey. Apa lagi? Daripada kita membuang masa kita sambil menunggu apa lagi? Sambil menunggu makanan kita order kan kat restoran ke, sambil-sambil kita tunggu KFC datang, Food Panda datang ke rumah kita kan. Sambil-sambil tu kita berzikir menggunakan hati kita. Boleh. Sebab apa? Allah dengar bisikan hati kita. Zikir menggunakan hati, Allah dengar. Okey. So kesan dia, jadikan amalan zikir dalam setiap hari kita itu ada zikir kita. Okey. Baik. Kemudian yang keempat, yang terakhirnya adalah kesan bila kita meyakini bahawa Allah itu bersifat Maha mendengar, maka hidup kita akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana kita akan jaga pertuturan kata kita. Kita tidak akan menyakiti hati kawan kita, menyakiti hati adik-beradik kita, menyakiti hati mak dan ayah kita. Sebab apa? Kita menggunakan pertuturan ataupun kita bercakap dengan baik, menggunakan pertuturan yang lembut, menggunakan kata-kata yang baik kan. Sebab apa? Allah itu Maha mendengar kata-kata kita. Jadi kita guna perkataan yang baik bila kita bercakap dengan manusia. Bila kita bercakap benda-benda yang baik dengan manusia, menggunakan pertuturan yang baik, maka manusia akan sayang kepada kita. Betul tak? Manusia kan suka kepada orang yang bercakap yang baik kan, bertutur dengan baik dengan kita kan, tidak bercakap perkara-perkara yang kesat dengan kita. So kita akan suka dia. Bila manusia suka kepada kita, maka kita hidup dalam keadaan yang bahagia. Dan bila kita hidup dalam keadaan bahagia, Allah Subhanahu Wa Taala merahmati kita. Bila manusia terutamanya mak ayah kita, bila mak ayah kita suka kepada kita, maka Allah juga akan suka kepada kita. Sebab apa? Keredaan Allah itu terletak pada keredaan mak ayah kita. Mak ayah kita redha kepada kita, mak ayah kita suka kepada kita, maka Allah pun akan suka. Sebab itulah kita kena hormat ataupun kita perlu menjaga adab kita dengan ibu bapa kita. Antaranya adalah kita menggunakan perkataan-perkataan yang baik. Okey, tidak meninggi suara kepada mak ayah kita. Boleh? Okey, so itulah kesan dia apabila kita meyakini bahawa Allah itu bersifat Maha mendengar. Okey, baik, alhamdulillah selesai kelas kita pada pagi ini. Saya harapkan moga murid-murid sekalian dapat belajar sesuatu pada pagi ini, iaitu apa yang dimaksudkan dengan Allah bersifat sama, dan yang kedua, apakah dalil ataupun bukti yang mengatakan bahawa Allah bersifat sama, dan yang ketiganya adalah apakah kesan-kesan apabila kita meyakini bahawa Allah bersifat sama. InsyaAllah kita jumpa pada minggu depan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.